Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fazin bin Walin, BA 17110370. Pada hari ini saya akan membentangkan tentang nota pintar yang bertajuk motivasi dalam perjalanan dari sudut pendidikan. Sebelum itu saya akan membentangkan tentang definisi motivasi. Motivasi adalah merupakan dorongan juga sokongan serta rangsangan dan juga galakan untuk bersemangat seorang individu itu melakukan satu perkara ataupun satu hal. Terdapat beberapa jenis motivasi, antaranya ialah menurut pengkaji Murphy 1985 mengatakan bahawa motivasi terbahagi kepada empat, yaitu fizikal, motivasi budaya, motivasi personal dan juga motivasi status. Seterusnya saya akan menerangkan secara ringkas 4 kelompok motivasi dalam motivasi perjalanan. Pertama sekali adalah motivasi fizikal. Motivasi ini adalah berbentuk kepada fizikal ataupun physiological motivation, yaitu motivasi yang berkonsepkan kepada fizikal atau fisiologis. Sebagai contoh, untuk mendapatkan kesihatan, seorang individu akan keluar daripada rumah untuk mendapatkan kenyamanan, menenangkan diri dengan cara melakukan aktiviti sukan, bersantai dan sebagainya. Seterusnya kita pergi kepada motivasi budaya. Motivasi budaya pula adalah merupakan keinginan seorang individu untuk mengetahui budaya, adat, tradisi dan kesenian daerah lain. Sebagai contoh, tempat bersejarah seperti Candi Borobudur di Indonesia. Yang ketiga adalah motivasi personal. Motivasi personal atau dikenali dengan social motivation ialah motivasi yang bersifat kepada sosial. Sebagai contoh, seorang individu yang melakukan satu aktiviti yang bertujuan untuk melawat rakan, ahli keluarga dengan tujuan untuk mengisi masa lapang agar tidak merasakan kebosanan. Seterusnya adalah motivasi status. Seorang yang melakukan perjalanan meninggalkan tempat tinggal asal dengan tujuan untuk meninggalkan kegiatan harian dan tujuan untuk membangunkan diri sendiri. Seorang itu akan memenuhi keperluan psikologi atau disebut sebagai status motivation. Sebagai contoh, seorang yang keluar daripada kampung halaman bagi tujuan menuntut ilmu atau bekerja untuk meningkatkan prestige diri sendiri. Seterusnya saya akan menerangkan definisi pendidikan. Menurut Wan Hasan 2017 mengatakan bahawa pendidikan adalah merupakan agenda yang besar yang dapat mempengaruhi ketamadunan dan kualiti sebuah bangsa di dunia. Manusia akan dianggap mundur sekiranya tiada pendidikan. Individu maupun keluarga yang meletakkan bahawa ilmu sebagai cara hidup akan mudah untuk membuat keputusan yang tepat. Dan ilmu berpotensi dalam membangunkan beberapa potensi, antaranya ialah potensi akal, jasmani, rohani, dan kesemua potensi ini berkembang semenjak manusia dilahirkan lagi. Dan perkembangan kesemua potensi tersebut dapat meningkatkan kapasiti daya intelektual sebuah individu dan kepekaan terhadap persekitaran sosial. Definisi pelancongan pendidikan. Pelancongan pendidikan adalah merupakan program yang melibatkan perjalanan ke suatu lokasi oleh sekumpulan individu untuk tujuan membina pengalaman secara terus. Dan kestabilan politik dan pertumbuhan ekonomi yang berangsangkan adalah asas penting dalam merealisasikan Malaysia sebagai hub pelancongan pendidikan yang terkemuka di rantau Asia Pasifik khususnya dan di peringkat dunia amnya. Dalam rancangan Malaysia ke-9 umpamanya, sumber pendapatan Malaysia dari sektor ini meningkat dari RM220 juta pada tahun 2000 kepada 450 juta pada tahun 2005. Menurut Ritchie 2006 mengatakan perkembangan pendidikan dan pelancongan sebagai satu industri telah memberi impak positif kepada aspek ekonomi dan juga sosial pada dekad ini. Menurut Ropolo 1996 mengatakan banyak negara bergantung antara satu sama lain dengan kejayaan, pertumbuhan dan kepesertaan ekonomi melalui kemampuan industri pendidikan dan pelancongan dalam menyokong program pertukaran pelajar antarabangsa. Di Malaysia, pendidikan bertujuan untuk melahirkan individu yang holistik dan bersepadu dari segi intelektual, spiritual, emosi dan juga fizikal. Konsep pelancongan pendidikan. Menurut Ritchie 2006 mengatakan, pelancongan pendidikan adalah ditarifkan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh pelancong yang bercuti dalam tempoh semalaman dan mereka yang melakukan perjalanan untuk pendidikan
atau pembelajaran sebagai tujuan primer maupun sekunder. Pelancongan pendidikan boleh dilakukan secara bebas ataupun formal dalam keadaan semula jadi atau buatan manusia. Sebagai contoh, pelajar pendidikan jarak jauh yang datang daripada Johor untuk belajar di USM dalam tempoh sebulan semasa cuti sekolah akhir tahun. Dan sini kita dapat lihat bahawa percutian mereka adalah bertujuan untuk mendapatkan pendidikan ataupun untuk meningkatkan pengetahuan. Pelancongan pendidikan adalah merupakan satu usaha mempromosikan Malaysia di mata dunia. Para pelajar yang telah menamatkan pengajian mungkin akan kembali ke Malaysia bersama rakan-rakan mereka untuk melawat negara ini, seterusnya menyumbang tukaran mata wang asing. Ini adalah merupakan penyataan dikeluarkan oleh SIN pada tahun 2007. Di sini terdapat lihat bahawa sejarah pelancongan pendidikan. Pada tahun 1967, Smith dan Gina menegaskan bahawa pelancongan adalah bertujuan untuk memperluaskan fikiran. Dengan itu berpendapat bahawa semua pelancongan ada dianggap sebagai pendidikan. Grand Tour dianggap sebagai pelancongan budaya dan pendidikan. Pada awalnya ia dilakukan oleh para sarjana budaya dan juga pendidikan. Pada awalnya ia dilakukan oleh para sarjana dan pemuda Inggris sebagai sebahagian daripada pendidikan mereka pada abad ke-17 dan ke-18 hinggalah pada abad ke-19. Grand Tour adalah untuk mengajar dan membudayakan peserta melalui beberapa siri kajian yang berlangsung hingga beberapa tahun di bandar Eropah seperti di Perancis, Switzerland dan juga Jerman. Seterusnya kita melihat kepada kerangka teori. Program pelancongan boleh dilakukan secara formal atau informal. Daripada perbincangan ini, jelaslah bahawa terdapat potensi dalam pelancongan pendidikan menjadi lebih penting dalam peningkatan pendidikan. Sebagai contoh ialah tourist first. Dalam pelancongan pendidikan, iaitu pelancongan adalah tujuan utama dan pendidikan menjadi faktor atau tujuan kedua. Raja 1 menunjukkan model yang menggambarkan sejumlah potensi segmen pasaran, pelancongan pendidikan dan hubungan di antara pendidikan, pelancongan dan perubahan persekitaran luar. Pelancongan pendidikan terdiri daripada dua. Pertama, perjalanan umum iaitu pendidikan, edutourism dan pelancongan pendidikan dewasa, iaitu beberapa bentuk pendidikan atau pembelajaran adalah penting dan sebagian daripada pengalaman pelancongan. Mereka akan menyebut tourist first sebagai pengalaman atau produk pelancongan pendidikan. Yang kedua pula adalah pelajaran universiti atau college dan pelancongan pelajar seperti sekolah bahasa, lawatan sekolah dan program pertukaran. Pengalaman pelancong boleh menjadi sekunder dalam aspek pendidikan dan dianggap education first sebagai pengalaman atau produk pelancongan pendidik. Seterusnya, Raja 2 pula merekod bahawa pengalaman pelancongan pendidikan dapat dibezakan kerana jangka waktu, tujuan pelancongan, motivasi, persiapan, tahap formaliti dan pelbagai tata cara. Perjalanan pendidikan boleh terdiri daripada kepelbagaian aktiviti dan pengalaman yang dicari oleh pelancong pendidikan serta pelbagai tata cara dan produk yang dibekalkan untuk para pelancong. Menurut Kalinowski dan Weller 1990, kesimpulannya, motivasi adalah merupakan penggerak untuk seorang itu melakukan suatu tindakan, sama ada bagi tujuan untuk memenuhi kehendak atau keperluan secara individu atau masyarakat. Seorang individu yang melakukan perjalanan untuk menuntut ilmu adalah disebabkan oleh asas motivasi dari segi status. Sekian nota pintar daripada saya daripada grup GP 015.